Karim Benzema telah sah berpindah ke pasukan Al-Ittihad meninggalkan pasukan Real Madrid, dan berita menyedihkan adalah Zlatan Ibrahimovic yang sudah pun mengumumkan persaraan daripada bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang sikit lah pasal Karim Benzema telah berpindah ke pasukan Al-Ittihad dan persaraan daripada Zlatan Ibrahimovic. First kita sembang pasal persaraan Zlatan Ibrahimovic dululah. Walaupun semua ada jangka dah kemungkinan Zlatan yang akan bersara, tapi agak mengejutkan lah sebab tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba dia ni umumkan persaraan. Walaupun musim ni dia agak struggle sikit dengan injury dia, tapi tu no wonder lah sebab dia pun dah umur 42 tahun. Umur 42 tahun ni patutnya lah ni dah buka kedai burger dah, tapi Zlatan still main bola sepak dekat AC Milan. So dia ni still main pun menunjukkan dia ni still bagus lagi. Bila aku post pasal Zlatan Ibrahimovic dekat community YouTube aku kan, aku tengok ramai juga komen kata pasal pun nak kata dia ni legend, dia ni biasa-biasa je. Aku pasal komen ni budak-budak sunat laser kot, tak pun baru tengok bola 6 bulan. Kalau hang baru tengok bola 6-5 bulan, memang hang kata Zlatan ni biasa lah. Hang kena rewind balik kira dah daripada awal-awal dia main, baru hang tahu hebat dia ni macam mana. Walaupun Zlatan Ibrahimovic ni tak pernah main dekat UCL. Last time dia main dekat World Cup tak silap aku pada tahun 2006. Tapi bagi aku Zlatan Ibrahimovic adalah sejenis player yang tak perlukan apa-apa achievement. Just hang tengok dia main je, hang tahu dia ni adalah seorang world class player dan bukan seorang pemain biasa-biasa. Dan jujur lah, sebelum ramai kenal Zlatan, ramai tak tahu pun kewujudan negara Sweden. Walaupun adalah player-player hebat daripada negara Sweden sendiri macam Henrik Larsson, tapi bagi aku Zlatan Ibrahimovic lah yang letakkan Sweden ni dekat peta dunia. Antara best moment dan juga moment yang paling diingati dalam kira Zlatan Ibrahimovic bagi aku adalah gol lipat cantik ketika berhadapan dengan pasukan England waktu dia mewakili pasukan Sweden. Itu memang cukup cantik, menang anugerah Puskas, dan tak siapa pun jangka yang gol tu akan berlaku. Sebab daripada lock kotak penalti dia lipat. Ha, tengok Rooney lipat dalam kotak penalti, CR pun lipat dalam kotak penalti, Messi pun boleh lipat dalam kotak penalti je. Zlatan luar kotak penalti tau. Ni memang level bukan kaleng-kaleng lah, memang level luar biasa. So tu lah aku still tak faham pasal apa ramai budak-budak kata Zlatan Ibrahimovic ni pemain biasa. Mungkinlah hang ni banyak main game. Bila hang main game, hang tengok Zlatan ni slow, hang kata dia ni tak padu. Tapi bagi aku Zlatan Ibrahimovic walaupun tak pernah menang UCL, tak pernah menang World Cup, dia ada satu kira yang cukup bagus lah. Dekat mana-mana kelab dia pi, dia telah berjaya bagi import yang cukup baik dekat pasukan tu. Mana-mana kelab je dia pi, dekat pasukan Malmo, dekat pasukan Ajax, dekat pasukan Manchester United, dekat kelab Liga Itali, dekat Barcelona, lagi-lagi dekat pasukan Paris Saint-Germain. Bagi aku dekat Paris Saint-Germain lah waktu ni Zlatan betul-betul peak. So itulah hari ni bola sepak telah kehilangan seorang legenda bola sepak yang sangat hebat. Zlatan Ibrahimovic pun dah bagi tahu. Dia kata dia cuba push karier dia sejauh yang boleh. Sebab dia kata memanglah lepas habis main bola hang boleh je jadi coach. Hang ada tawaran-tawaran daripada tempat lain. Banyak benda yang hang boleh buat, kukuk buka bisnes kau kan. Semua benda dia boleh buat sebab dia dah famous. Tapi dia bagi tahu adrenalin bila masuk dekat atas padang tu takkan dapat rasa yang sama lagi selepas dia bersara. So siapa-siapa yang minta kalau aku sembang pasal Zlatan Ibrahimovic dekat segmen-segmen player, aku dah pernah sembang dah pasal Zlatan Ibrahimovic. Apa boleh tekan link dekat description kat bawah untuk tengok video tu. So kita masuk pula pasal Karim Benzema daripada pasukan Real Madrid secara mengejutkan berpindah ke pasukan Al-Ittihad. Walaupun awal-awal dia yang kata jangan percaya dekat internet, kalau Ancelotti pun percaya dengan Benzema, dia kata jangan percaya dekat internet juga. Lalah kali dia kena game juga. Lalah kali Karim Benzema terima offer daripada pasukan Al-Ittihad untuk berpindah ke sana. Kita tak boleh nak salahkan Benzema lah sebab member umur dah 35 tahun dan dia ni dah achieve segalanya dekat pasukan Real Madrid dan tak ada apa lagi dia nak ligan dah. Dan lah ni tiba masanya untuk pasukan Real Madrid cari pengganti dia. Takkanlah nak tunggu dia ni sampai patah kaki barulah nak cari pengganti dia. Dan mungkin lepas ni Benzema dengan CR terjumpa dekat kedai nasi Arab, mana kita tahu kan. By the way, aku nak bagi tahu dekat hampa sikit yang channel Pala Bola Studio lagi 15,000 je lagi nak capai 100,000 subscriber. Dan channel Pala Bola News pun lah ni sedang menunjukkan peningkatan yang agak bagus. Dan aku harapkan support daripada hampa untuk kita target 100,000 subscriber pada tahun ni. Dan support juga dekat Pala Bola News kalau hampa suka Pala Bola Studio. Tapi itu semua bergantung kepada rezeki lah dan juga support daripada hampa semua. Kita hanya mampu merancang je. Makin lama rasa makin tua mat. Dia sakit tu memang sakit lah bila tengok legend yang daripada kecil kita tengok dia main bola, tiba-tiba seorang-seorang bersara. Zlatan bersara, Benzema tinggalkan pasukan Real Madrid. Dan aku tak tahulah macam mana aku rasa nanti kalau CR betul-betul bersara, kalau Messi betul-betul bersara.
Dan sebenarnya bila CR pindah ke Al-Nassr pun dah menyedihkan juga, sebab dia dah keluar daripada bola sepak Eropah. Lah ni dengar cerita Messi nak pindah ke Al-Hilal pula, tapi still lagi kuat dia nak pindah ke Barcelona lah. Aku harapkan dia balik dekat Barca lah. Aku tak mau dia pindah ke Arab Saudi lagi. Tapi dengan pemergian Benzema ni, ada satu benda menarik yang dilakukan oleh pasukan Real Madrid, bukan yang dilakukan, yang patut dilakukan oleh pasukan Real Madrid sebenarnya. Setakat lah ni setakat video ni dia buat, Real Madrid dah keluarkan 4 player utama mereka, iaitu Mariano Diaz, Eden Hazard, Marco Asensio dan juga Karim Benzema. Masing-masing keluar daripada pasukan Real Madrid. Karim Benzema pergi ke Al-Ittihad, Marco Asensio sign secara free transfer ke pasukan Paris Saint-Germain, Mariano Diaz tak disambung kontrak, dan Hazard juga kontrak dia ni kena terminate. Dan kemungkinan akan ada penambahan lagi player akan keluar, iaitu Nacho Fernandez. Kemungkinan lah. Dalam ni kalau hampa nak tahu, sumber serangan pasukan Real Madrid ada 2 je, iaitu Vinicius dan juga Rodrigo. Sekali lagi pasukan Real Madrid akan melalui musim transition macam musim 2018 dulu, macam musim selepas mereka ditinggalkan oleh CR dulu. Waktu tu lepas CR keluar daripada pasukan Real Madrid beli play macam Vinicius Junior, Courtois dan juga Valverde, dan musim depan tu mereka spend lagi beli Eden Hazard. Dan kali ni Real Madrid aku rasa akan buat benda yang sama, mereka ni akan spend balik. Tapi bagi aku kali ni Real Madrid terlambat satu musim tau. Sepatutnya mereka buat overhaul ni pada musim lepas. Sebab walaupun waktu tu mereka baru menang UCL, tapi kita dah start nampak dah kekurangan dalam pasukan Real Madrid. Pemain-pemain kunci utama mereka ni dah start berumur dah, macam Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, dan ni Carvajal pun dah semakin kurang dah. Dan walaupun mereka spend juga pada musim panas lepas, iaitu mereka dapatkan Tchouaméni daripada pasukan Monaco, bagi aku posisi itu bukanlah posisi utama yang patut mereka improve pada musim lepas. Sebab apa? Sebab mereka still ada Casemiro yang boleh kata lagi muda lagi kalau nak compare dengan Kroos dan juga Modric. Sebab contohlah kalau mereka lepaskan Tchouaméni sekalipun, kalau Tchouaméni ni pindah ke pasukan Liverpool, sebab waktu tu kuat Tchouaméni nak pindah ke Liverpool ataupun pasukan Real Madrid. So bila Real Madrid main offer, takkanlah dia nak pilih Liverpool, mestilah dia pilih Real Madrid. Aku rasakan sepatutnya Real Madrid beli striker baru pada musim panas lepas, bukanlah beli seorang defensive midfielder baru. Sebab contohlah kalau mereka terlepas Tchouaméni ke pasukan Liverpool sekalipun, contoh one day kalau mereka nak dapatkan Tchouaméni, aku rasa sikit je player yang boleh tolak tawaran daripada pasukan Real Madrid. Tak kira lah main dekat kelab mana, main dekat MU ke, main dekat Liverpool ke, main dekat mana-mana kelab ke, bila Real Madrid main offer dekat hang, aku rasa kemungkinan besar player tu akan terima. Tapi ada jugalah player yang tolak. Tapi boleh kata secara logik, bila ada best club in the world main offer kontrak dekat hang, takkanlah nak tolak kan? So itulah aku rasa Real Madrid tak patut beli Tchouaméni pun time tu. Aku rasa Real Madrid patut lagi invest dekat striker tengah mereka, sebab Benzema memang dah betul-betul rosak dah tu. Walaupun musim ni Benzema masih lagi menunjukkan prestasi yang cukup bagus, tapi injury dah start menghantui dia. Satu masalah utama bila pasukan Real Madrid nak gantikan player utama dan ni secara beramai-ramai, nak gantikan player-player utama dekat pasukan Real Madrid ni bukannya murah, sebab kualiti pemain dekat pasukan Real Madrid ni adalah kualiti tinggi. So bila nak ganti seorang pemain untuk ganti posisi macam Toni Kroos ataupun posisi Modric ataupun posisi Karim Benzema sekalipun, mestilah perlu sediakan dana yang cukup tinggi. Macam contohlah ni Real Madrid nak dapatkan Bellingham daripada pasukan Dortmund, mereka kena habiskan 100 juta. Kalau kemungkinan mereka nak ganti Benzema, mungkin mereka ni kena splash money lagi untuk dapatkan seorang pemain yang boleh kata sama level dengan Benzema ataupun lebih bagus daripada Benzema, ataupun paling kurang bakat dia ni saing-saing Benzema. So tu bukan satu raja yang mudah untuk pasukan Real Madrid. Sebab kalau mereka nak dapatkan player ni boleh kata mudah lah, sebab kemungkinan besar tak ada siapa nak tolak Real Madrid. Tapi bak duit tu lah nak beli tu. Pasukan Real Madrid lah ni mereka dah ada satu kualiti midfield yang cukup bagus sebagai backup, iaitu Valverde, Tchouaméni dan juga Camavinga. Dan nanti akan ada penambahan Bellingham lagi. Aku rasa akan menambah solid lagi dekat midfield pasukan Real Madrid. Dan musim depan lah aku rasa Real Madrid memang kena pakai midfield baru, boleh slow-slow dah gantikan Luka Modric dan juga Toni Kroos. Tapi persoalan paling besar dia, siapa pemain layak untuk gantikan Karim Benzema? Sebab si Remat dia ni telah game Ancelotti lah. Aku ingat lagi waktu tu Karim Benzema kata jangan percaya dekat internet, kalau Ancelotti pun percaya dekat Benzema. Lelah kali tak sampai berapa jam lepas tu Benzema sah berpindah ke Al-Ittihad. Musim ni walaupun banyak cedera, tapi Karim Benzema masih lagi berjaya habiskan musim dengan pasukan Real Madrid sebagai top scorer untuk pasukan Real Madrid. Dan satu benda yang payah yang kemungkinan player baru dari pasukan Real Madrid nanti akan struggle untuk gantikan peranan Benzema adalah communication dia bersama Vinicius dan juga Rodrigo. Sebab macam apa tahu nak bina satu communication ni, nak bina satu link up ataupun nak bina satu kesefahaman ni memerlukan masa yang cukup lama. Dan jom kita tengok 5 striker kemungkinan yang boleh gantikan Karim Benzema ni dekat pasukan Real Madrid. Nombor 5 aku rasa aku pilih Lautaro Martinez daripada pasukan Inter Milan. Dia ada musim yang cukup bagus bersama pasukan Inter Milan musim ni. Setakat musim ni dia telah skor 28 gol untuk pasukan Inter Milan.
21 dalam Serie A. Dan juga ciri-ciri permainan dia memang seakan-akan Benzema, dia ni adalah sejenis pemain yang boleh drop deep, yang boleh berfungsi sebagai target man, dan juga boleh run in behind juga. Boleh kata dia ni adalah complete striker. Dia ni tak laju sangat, tapi cukup laju untuk jadi seorang striker tengah yang bagus. Senang cerita, dia ni adalah complete striker lah untuk hari ni. Dengan umur yang tak sampai prime lagi, baru umur 25 tahun. Dan kemungkinan prestasi dia ni boleh berkembang lagi kalau berpindah dekat pasukan yang macam Real Madrid ni. Dan market value dia lah ni adalah 80 juta euro, dan kemungkinan harga dia kalau Real Madrid nak beli atas 1 juta lah. So adakah pausa Lautaro Martinez ni sesuai untuk pasukan Real Madrid? Kalau pausa tak sesuai, kita tengok pilihan kedua pula. Nombor 4, kita ada Victor Osimhen daripada pasukan Napoli. Bagi aku, Victor Osimhen adalah prospek paling hangat dekat Eropah lah ni, striker yang paling diburu dekat Eropah lah ni. Musim ni dia just main 39 game je, tapi telah berjaya skor 31 gol, lebih 1 gol lagi daripada karir Benzema dekat pasukan Real Madrid. Sebab musim ni Benzema telah skor 30 gol dalam semua kompetisi untuk pasukan Real Madrid. Tapi tipikal permainan Osimhen adalah dia ni adalah sejenis striker yang tunggu dalam kotak penalti. Boleh kata dia ni adalah target man lah senang. Kelebihan dia adalah memang obvious lah, daripada segi size dia dan juga speed dia. Osimhen juga boleh bagi advantage daripada segi set piece lah, sebab dia ni memiliki fizikal yang cukup besar untuk beat defender pasukan lawan. Tapi Napoli cakap dah yang mereka ni tak mau lepaskan Osimhen, melainkan ada tawaran paling kurang 150 juta euro. Walaupun harga tu tinggi, tapi kualiti dia sesuai lah dengan Osimhen. Aku tak tahulah Real Madrid nak beli ke tak, tapi kalau beli pun memang satu option cukup bagus. Tapi itulah, aku rasa mungkin mereka ni sering nak keluarkan duit banyak-banyak lepas kena scam dengan Eden Hazard. Sebab bagi aku worst transfer pasukan Real Madrid, aku rasa Eden Hazard lah. Walaupun Eden Hazard ni adalah seorang pemain kita boleh kata legend dekat EPL, legend dekat Chelsea, tapi sayang dia main dekat Real Madrid, dia berubah 180 darjah, tukar jadi seorang pemain yang kita tak kenal pada hari ni. So nombor 4, Victor Osimhen, nampak sesuai tak? Kalau tak sesuai, kita tengok nombor 3 pula, iaitu Harry Kane daripada pasukan Spurs. Aku rasa kalau Kane pindah ke pasukan Real Madrid kan, aku boleh kata heaven lah. Bongok-bongok pun mesti ada trofi jugalah dekat pasukan Real Madrid. Tapi kalau dia pindah ke pasukan Real Madrid, tiba-tiba Spurs ada trofi, memang pedih. Tapi tu kalau lah, memang payahlah nak jadi. Aku rasa Spurs dapat trofi ni lagi tak logik lagi daripada Salah nak revenge dengan Real Madrid. Dan bagi aku, kalau Real Madrid tak mau pening kepala, Harry Kane adalah solusi yang cukup bagus untuk gantikan karir Benzema. Dia boleh katakan hang nak gantikan komponen A tu, hang beli komponen A yang baru yang sama ciri dia sebiji dengan A tu, hang ganti letak dekat situ. Sebab ciri permainan Harry Kane lebih kurang macam karir Benzema, sejenis striker yang boleh main sebagai false nine dan juga tajam dekat depan gol. Dan dia ni adalah complete striker dan boleh buat everything. Dan Spurs tak mau lepaskan dia dengan harga paling kurang 100 juta. Dan lagi-lagi mereka tak mau jual dekat rival, sebab lah ni Manchester United kuat dikaitkan dengan dia. Tapi itulah macam biasalah, Daniel Levy dia tak mau lepaskan dekat rival. Payah jugalah kita nak tengok Spurs punya player ni lepas dekat rival. So kemungkinan besar Kane ni akan berpindah ke Real Madrid. Sebab Spurs ada rekod juga penjualan legend mereka dekat pasukan Real Madrid, macam Luka Modric dekat Spurs, macam Bale dekat Spurs. Dan kemungkinan Harry Kane boleh berpindah ke pasukan Real Madrid. Dan usia Kane lah ni adalah 29 tahun nak masuk 30. Walaupun usia ni ramai kata tua, tapi bagi aku usia 28 ke 32 ni adalah umur prime untuk seorang striker. Lagi-lagi Kane ni adalah sejenis player yang tak gunakan speed. Dia ni adalah sejenis player yang banyak gunakan otak lagi. Dia nak perform dekat pasukan Real Madrid ni boleh kata kacang je lah. Sebab hambai lah dikelilingi player yang teruk dekat Spurs pun dia ni still boleh perform. Apatah lagi kalau dia ni dikelilingi oleh player hebat dekat pasukan Real Madrid yang boleh swap bola dekat dia. Dengan kualiti setiap musim dia tunjukkan dekat pasukan Spurs, aku rasa harga 100 juta tu memang berbalik dah dengan kualiti dia. So hampa rasa sesuai tak Harry Kane ni? Kalau hampa rasa tak sesuai, jom kita tengok nombor 2. Nombor 2 adalah Roberto Firmino daripada pasukan Liverpool. Lah ni Roberto Firmino telah sah tinggalkan pasukan Liverpool selepas dia ni tak sign kontrak baru bersama pasukan Liverpool. Dan lah ni masih lagi jadi tanda tanya, ke manakah Firmino ni akan berpindah? Waktu awal-awal dia berpindah tu, aku ingat lagi rumor kuat kata dia nak pindah ke Barcelona. Tapi aku rasa kalau Real Madrid nak cari pengganti yang murah untuk gantikan Karim Benzema, aku rasa Firmino adalah solusi dia. Sebab kita dah tengok dah kualiti Firmino bertahun-tahun dekat pasukan Real Madrid beraksi sebagai false nine. Dan dia juga boleh skor gol. Lagi-lagi Firmino ni orang Brazil, kemungkinan dia ni akan membentuk connection Brazil yang cukup baik bersama Rodrigo dan juga Vinicius. Walaupun kewarganegaraan ni tak menjamin connection seorang pemain tu, tapi kemungkinan besar mereka ni lagi mudah untuk adapt bila mereka ni satu warga negara. Firmino adalah typical player false nine dan kualiti dia memang tak perlu dipertanyakan lagi. Ada individual ability yang cukup bagus, boleh dribble seorang-seorang dan banyak terkenal dengan no look pass dia, no look goal dia tu memang cukup bagus. Ataupun kalau Real Madrid nak beli striker lain lah, dapatkan Firmino ni sebagai backup pun okey juga.
Sebab lah ni hang bayarlah Real Madrid ada 2 je player dekat bahagian serangan, Rodrigo dengan Vinicius. Kalau nak tolak Valverde seorang dekat atas 3 orang. Namun ada satu benda yang mendesaukan kalau Real Madrid cuba nak dapatkan Firmino ni daripada pasukan Liverpool. Kalau hang tengok rekod Firmino bersama pasukan Liverpool, dia ni ada satu musim je dia skor lebih daripada 20 gol dalam satu musim. Iaitu musim terbaik dia adalah musim 2017-2018. Tak silap aku musim tu dia telah skor 28 gol semusim. Tapi still aku rasa kalau nak dapatkan Firmino tu dengan secara percuma, aku rasa baik ambil je lah kan. Lepas tu carilah striker baru lagi. Bolehlah tambah depth pasukan. Hampa rasa Firmino sesuai tak dengan pasukan Real Madrid? Kalau hampa rasa tak sesuai, aku rasa ni adalah pilihan yang paling sesuai untuk pasukan Real Madrid. Kita tengok nombor 1 iaitu Kylian Mbappe daripada pasukan PSG. Walaupun hari tu Florentino Perez dah kata dah tak mau sign Mbappe. Selepas Mbappe ni reject Real Madrid, lepas tu dia sign kontrak baru bersama pasukan PSG. Tapi aku percaya Mbappe ni adalah sejenis player yang dicipta memang untuk main dengan pasukan Real Madrid. Dan satu kelebihan Mbappe ni adalah dia ni boleh main dekat semua posisi striker. Dia boleh main sebagai right wing, left wing dan juga striker tengah. So tak ada masalah untuk dia main kat mana-mana. Dan dia ni adalah best player untuk pasukan Perancis, best player untuk pasukan PSG. Dah buang masa lama dah dekat pasukan PSG. Walaupun pasukan PSG adalah satu pasukan yang kuat, tapi bagi aku pasukan PSG depa ni tak ada kestabilan dalam pasukan depa. Musim ni pun goal contribution dia memang gila. Walaupun just main dekat League One je, tapi prestasi tu tetap boleh dikira juga. Dalam just 43 game je bersama pasukan PSG musim ni, dia telah berjaya buat 51 gol contribution. Dan Mbappe pun dah buktikan prestasi dia dekat pentas terbesar, iaitu World Cup. Bukan sekali tapi 2 kali. Dia dah menyelah dekat World Cup 2018 dan 2022 pun dia menyelah juga. Dan aku rasa pemain patut Real Madrid dapatkan adalah Kylian Mbappe. Sebab Mbappe ni adalah complete package tau. Dan kontrak dia pun akan habis musim depan. Tapi walaupun kontrak dah akan habis musim depan, macam kita tahu lah pasukan PSG ni susah nak lepaskan player depa. Dan harga Mbappe ni bukanlah murah. Mungkin Real Madrid kena spend lebih daripada 200 juta untuk dapatkan Kylian Mbappe ni. Tapi aku rasa kalau nak spend ratus-ratus juta untuk dapatkan player quality macam Mbappe ni, aku rasa memang tak ada masalah. Tapi itulah persoalan dia, adakah PSG nak lepaskan Mbappe selepas depa ni akan kehilangan player macam Messi, macam Neymar, macam Sergio Ramos. Depa dah hilang banyak star player depa dah. Adakah depa ni nak kehilangan best player depa pula, iaitu Kylian Mbappe? Tapi dalam 5 pilihan striker ni, paling malas sekali mereka nak dapatkan Kai Havertz daripada Chelsea. Aku tak faham betul lah pasal apa yang Real Madrid nampak dekat Kai Havertz ni pun aku tak tahu. Sebab no doubt memang tak dinafikan dan Kai Havertz ni adalah seorang false nine yang cukup bagus. Bagus maksud daripada aku adalah bagus daripada segi link up. Havertz ni permainan dia daripada bawah memang cukup bagus. Kalau dia ada pemain boleh sefahaman dengan dia, memang dia ni akan menampilkan permainan yang cukup bagus. Tapi daripada segi finishing dia tu, finishing dia teruk mat. Lagi satu, dia ni bukan seorang striker, dia ni seorang attacking midfielder yang ditugaskan untuk main striker dekat pasukan Chelsea. Sebab Chelsea tak ada striker. So itulah sampai lah ni aku masih lagi tak boleh brain pasal apa Real Madrid nak cuba dapatkan Kai Havertz. Kau hampa rasa Kai Havertz ni memang sesuai untuk pasukan Real Madrid? Apa boleh komen dekat bawah. So itulah video kali ni. Kemungkinan 5 pemain boleh ganti peranan Karim Benzema dekat pasukan Real Madrid. Dan kita ucapkan selamat bersara dekat Zlatan Ibrahimovic. Dan juga selamat menjalani karier dekat Arab Saudi. Senang nak buat umrah lepas ni untuk Karim Benzema. Dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk kita capai 100,000 subscriber pada tahun ni, insyaAllah. Okay. Dan itulah video kali ini. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.